Baik, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum dilangsungkan pada Mei ini. Tarikh mengundi bagi Parlimen Thailand diramalkan pada 7 atau 14 Mei ini. Dan bagi mendapatkan perkembangan menjelang pilihan raya umum negara Gajah Putih itu, kita nak bersama menerusi Google Meet ialah Dr. Chai Watmi Santan, iaitu pengarah Institut Asia Timur Universiti Thammasat Bangkok. Doktor, terima kasih kerana menyertai kita pada jam ini. Pertama sekali, Doktor, apa pandangan awal Doktor menjelang pilihan raya umum Thailand ini? Okey, terima kasih ya. Soalan pertama tu, pandangan saya terhadap pilihan raya kali ini ialah sebenarnya pilihan raya ini ialah pilihan raya yang dilakukan kerana tamat tempoh 4 tahun menjawat jawatan Perdana Menteri Jeneral Prayut Chan-o-cha. Bagaimanapun, sebelum ini ada banyak kali ya yang orang jangka Jeneral Prayut ni akan membubarkan parlimen, tetapi akhirnya sampai hujung sekali. Kalau tak membubarkan parlimen, hujung kali ini akan tidak sempat je kalau ikut perlembagaan. Jadi pilihan raya kali ini ialah pilihan raya yang mesti dilakukan kerana tamat tempoh 4 tahun. Itu yang maklumat dasarlah untuk memahami pilihan raya Thailand kali ini. Dan sejak kebelakangan ini, 2-3 menja ini, yang mana rakyat Thailand telah melihat bagaimana dekri pembubaran parlimen itu diserahkan untuk pengesahan diraja sebelum ianya diterbitkan dalam warta diraja itu semalam. Bagaimana penerimaan ataupun suasana politik di Thailand ketika ini? Mungkin cakap-cakap mereka berkenaan dengan sokongan ataupun sentimen mereka lebih menjurus kepada sesuatu parti itu dan juga bukan kepada parti yang sedang mentadbir sekarang. Mungkin ada perkara yang dapat doktor kongsikan berkenaan hal itu. Iya, sebab sebenarnya suasana pilihan raya tu sudah bagi saya sudah setahun lebih ya. Ada kandidat ya, wakil setiap parti turun ke kawasan untuk membuat kempen. Tapi sebenarnya sekarang ni kita tak boleh nafikan bahawa ada kandidat-kandidat lain selain daripada Jeneral Prayut Chan-o-cha, walaupun parti di sebelah yang sokong dengan Jeneral Prayut Chan-o-cha dalam pilihan raya dalam kerajaan sebelum ini. Ada sebahagian juga yang pindah parti kepada parti lain, terutamanya parti Pheu Thai. Dan bagaimanapun dalam pilihan raya kali ini, yang penting ialah senator 250 suara yang masih lagi dipegang oleh Jeneral Prayut Chan-o-cha. Ini ialah salah satu faktor utama yang penting untuk pilihan raya kali ini. Dan juga kita nak melihat kepada ketua parti pembangkang utama iaitu Pheu Thai yang sering kali disebut di Thailand, iaitu calonnya Paetongtarn Shinawatra yang dijangka memberi saingan hebat kepada Prayut Chan-o-cha. Bagaimana persaingan ini dari segi isu yang mungkin akan diketengahkan oleh mereka? Bagaimana kedua-dua mereka ini dapat memastikan sokongan menjurus kepada parti yang dipimpin oleh mereka dan sekaligus membolehkan mereka memegang jawatan tinggi negara itu? Okey, salah satu bagi saya yang kita mesti memahami dalam parti Pheu Thai ini ialah satu ya, ketua parti Pheu Thai itu bukan anak yang Thaksin Shinawatra punya ya, bukan Paetongtarn. Tapi ketua parti Pheu Thai ialah Doktor saya tak ingat, Doktor Chonnan. Paetongtarn Shinawatra ni ialah ketua keluarga Pheu Thai, dan satu jawatan lagi yang baru dilantik ialah pengerusi penasihat ketua keluarga Pheu Thai. Jadi ini ialah keadaan di Pheu Thai sekarang. Kita tak boleh lagi mengatakan bahawa Pheu Thai akan namakan Paetongtarn sebagai kandidat Perdana Menteri, kerana sekarang ada seorang lagi ya dari ahli businessman dia sebagai pengerusi penasihat Paetongtarn punya. Dialah
dijangka akan sebagai kandidat เพื่อไทย punya. Tetapi sampainya masa menamakan nama kandidat parti itu kita tak pasti lagi siapa yang akan mewakili เพื่อไทย untuk kandidat Perdana Menteri punya. Tetapi yang penting sekarang ni ada juga yang ramai yang sokong เพื่อไทย punya dan kempen เพื่อไทย punya yang dia mengemukakan kepada masyarakat ialah เพื่อไทย landslide untuk เพื่อไทย landslide ini untuk menutup suara yang senator punya 250 itu. Seperkara lagi kalau kita nak sentuh adalah bagaimana cabaran buat Prayut mengekalkan kekuasaannya di sana. Antara perkara yang dapat kita fikirkan di sini yang mana Prayut mempunyai tempoh had 8 tahun beliau yang mana bakal berakhir pada 2025. Beliau juga dikatakan berusaha untuk meneruskan pentadbiran ketenteraan. Apa yang dilihat bakal menjadi tembok penghalang kepada beliau memegang jawatan Perdana Menteri negara itu. Selain itu juga kita melihat kepada satu situasi yang mana dua parti besar mewakili belah yang berbeza. Prayut dengan visinya untuk meneruskan pentadbiran ketenteraan. Selain itu, legasi Sinawat itu pula disifatkan mewakili suara rakyat Thailand berdasarkan tinjauan pendapat di negara itu. Apa cabaran utama buat Prayut untuk mengekalkan jawatannya? Sekarang ni keadaan pilihan raya sekarang tu berbeza dengan pilihan raya sebelum ini dalam 4 tahun yang lalu. Kerana masa itu dilakukan selepas Jeneral Prayut merempaskan kuasa. Maksudnya kuasa Jeneral Prayut tu masih lagi kuat. Tetapi sekarang walaupun ada 250 suara senator punya untuk sokong, tetapi yang penting mesti tahu ialah 250 suara tu tak semestinya semua tu sokong Prayut punya. Dan salah satu masalah ialah selepas kalau Jeneral Prayut tu dapat dinamakan sebagai kandidat dan juga dapat jadi Perdana Menteri, dia boleh menjawat jawatan Perdana Menteri 2 tahun sahaja kerana cukup dengan tempoh 8 tahun ikut perlembagaan. Ini ialah masalah yang mesti diambil berat juga untuk melihat pilihan raya kali ini. Doktor, seperkara lagi yang kita nak sentuh adalah berkenaan dengan satu isu yang hangat, satu isu yang berlanjutan sejak sekian lama, iaitu isu di selatan Thailand. Bagaimana kalau kita lihat pilihan raya kali ini di Thailand, bagaimana setiap calon dapat menggunakan isu ini sebagai satu main factor untuk mereka memastikan perdamaian, menjamin perdamaian di selatan Thailand itu dapat diselesaikan untuk for good, kita katakan di sini. Bagaimana, apa yang dapat mereka bawakan? Okey, bagi saya tak ada beza kalau sesiapa yang di kerajaan atau sesiapa jadi Perdana Menteri, kerana masalah di selatan Thai itu ialah masalah utama yang mesti diselesaikan. Tetapi bagaimanapun parti-parti yang sangat kuat di kawasan selatan Thai, tentunya mereka tidak akan menjadi parti utama dalam parlimen. Jadi bagaimanapun ia akan dijalankan dengan sistem kerajaan tetap punya. Maksudnya dia dijalankan dengan officer, bukan sahaja daripada parti atau daripada ahli politik. Kalau ini berkaitan dengan ahli politik sangat, kalau tukar parlimen lagi, perbincangan akan berhenti lagi. Maksudnya polisi tentang selatan Thailand sekarang tu bagi saya ia lebih stabil kalau dibandingkan dengan zaman dahulu. Tetapi selepas COVID dan selepas di Malaysia juga melantik fasilitator yang baru, keadaannya lebih baik. Walaupun siapa akan menjadi kerajaan dan menjadi Perdana Menteri, mereka juga mesti sokong perbincangan dan juga fasilitator ini. Dan semestinya rakyat Thailand mengharapkan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Dr. Chai Wat Misantai, itu pengarah Institut Asia Timur Universiti Thammasat Bangkok yang mengulas berkenaan dengan situasi politik ataupun politik di Thailand itu, yang mana mereka sekarang ini menjangkakan pilihan raya akan diadakan pada
Mei depan.